Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sejahtera saya ucapkan kepada Madam Rosliha binti Muhammad dan rakan-rakan yang saya kasih sekalian. Saya Siti Zarina Zahwa binti Zulkifli, PTM 1911083555, dan bersama tiga rakan saya lagi iaitu Nur Iliana binti Johari, PTM 1911083661, Muna Misyara binti Kamis, PTM 19110839, dan Nur Alia Atira binti Mat Nur, PTM 1911083555. Hari ini kami semua ingin membentangkan mengenai agama Buddha. Kawan-kawan tahu tak apa itu agama Buddha? Apa itu agama Buddha? Okey, agama Buddha adalah sebuah agama yang diasaskan oleh manusia dari abad ke-6 sebelum Masihi dan oleh itu adalah salah satu agama yang tertua masih dianut di dunia ini. Sepanjang masa ini, unsur kebudayaan India ditambah dengan unsur-unsur kebudayaan Yunani, Asia Tengah, Asia Selatan dan Asia Utara. Dalam proses perkembangannya ini, agama ini praktis telah menyentuh hampir seluruh benua Asia. Besar juga kan pengaruh agama Buddha ni. Okey, sejarah agama Buddha juga ditandai dengan perkembangan banyak aliran dan mazhab serta perpecahan-perpecahannya. Yang utama di antaranya adalah aliran tradisional Theravada, Mahayana dan Vajrayana atau dipanggil Vajrayana yang sejarahnya ditandai dengan masa dan pasang surutnya. Empat cara kedatangan agama Buddha iaitu dibawa melalui golongan Kshatriya atau tentera, golongan penakluk dari India yang membentuk tanah jajahan di Asia Tenggara. Kedua adalah dibawa pedagang ataupun dipanggil Vaishya melalui aktiviti perdagangan antara Asia Tenggara dan India. Yang ketiga adalah dibawa golongan Brahmin atau pendeta yang mengetahui sebagai upacara keagamaan di istana dan kerajaan awal. Yang terakhir sekali adalah panglima pengambilan terus aspek-aspek kebudayaan India yang menarik oleh pemerintah dan kemudiannya disesuaikan dengan budaya tempatan atau lebih dikenali sebagai proses asimilasi. Okey, seterusnya saya akan membincangkan mengenai peninggalan sejarah agama Buddha, iaitu candi. Okay. Candi ni bermaksud tempat semayang. Candi ni lebih kepada nama, merupakan panggilan oleh orang Indonesia. Tetapi di Malaysia, candi ni dipanggil sebagai kuil. Okay. Dan untuk kepada penganut agama Buddha pula, mereka memanggil candi ni, memanggil tempat semayang mereka adalah tokong. Okay. Setiap panggilan adalah berbeza. Indonesia memanggil tempat semayang Buddha ialah candi. Malaysia memanggil tempat semayang penganut Buddha ialah kuil. Dan penganut agama Buddha memanggil tempat semayang mereka ialah tokong. Okey. Candi ni banyak terdapat di Indonesia berbanding di Malaysia. Tapi di Malaysia hanya satu saja yang ada, iaitu Candi Maratikusti Bangkinariang. Okey. Di Indonesia memang terdapat banyak sangat candi. Seperti apa yang saya dapati di dalam Google, memang terdapat banyak candi di Indonesia. Di Malaysia hanya terdapat satu saja. Candi ni digunakan oleh penganut Buddha untuk melakukan sembahyang mereka. Kalau agama Islam, mereka bersembahyang di masjid. Agama kalau orang Cina, kemungkinan ada yang mereka menganut agama Kristian, ada yang mereka menganut agama Buddha. Mereka akan sembahyang di tempat mereka. Penganut Buddha ni dia akan sembahyang di tempat mereka. Itu orang Indonesia panggil candi ataupun tokong oleh penganut agama Buddha. Okay. Prasasti ni dia merupakan dokumen yang ditulis di atas tempat keras ataupun tanah seperti sejarah seperti yang kita belajar. Di mana sejarah-sejarah dahulu orang tulis di atas batu, orang tulis di atas kertas. Tapi untuk peninggalan agama Buddha ni, mereka tulis di atas telaga batu. Okey, prasasti Talang Tua dan Telaga Batu di Palembang ni tempat mereka. Tempat prasasti ditemui. Lepas tu prasasti Karang Berahi di Jambi Hulur, Jambi. Semua prasasti ni terdapat di Indonesia. Okay, prasasti ni merupakan dokumen yang orang dahulu yang tulis. Dia tulis di atas batu, di atas kayu, di atas kertas.
Karya sastera ni pula merupakan karya seperti macam novel. Orang penulis dia menulis maklumat-maklumat yang penting. Okey, seperti karya sastra ni mereka ditulis, mereka merupakan dokumen yang penting yang telah ditulis oleh M.P. Sendok. Okey, seperti karya Sang Hyang Kamahayanikan ditulis oleh M.P. Sendok. Okey, lepas tu penulis Aswaga pula telah menulis Buddha Carita, dan manakala Arya Sura telah menulis Jata Kamala. Okey, karya sastra ni amat penting untuk dalam sejarah agama Buddha ni, untuk menunjukkan bahawa terdapat sesuatu yang penting yang perlu yang telah ditulis oleh penulis dahulu, iaitu M.P. Sendok, Aswasaga dan Arya Sura. Banyak. Okey, seterusnya ialah tradisi. Tradisi ni macam merupakan adat istiadat. Okey, setiap agama dia ada tradisi mereka tersendiri. Macam agama Islam ni, tradisi diorang, adat diorang sebelum makan kena baca bismillah, kena baca doa. Okey, lepas tu agama Islam ni ke, untuk adat agama Islam, banyak agama Islam, adat diorang tidak boleh makan dengan menggunakan tangan kiri. Okay? Tradisi yang diamalkan oleh setiap agama berlainan. Tradisi yang diamalkan oleh agama Buddha ialah Ulum Bana, iaitu hari untuk menghormati leluhur atas seorang yang telah meninggal dunia. Okey, pada hari tersebut orang-orang Buddha mereka akan menziarahi saudara mereka yang telah meninggal dunia. Lepas tu Asada, iaitu hari untuk memperingati pembabaran Dharma yang pertama kali. Tu Asada ni pada hari tersebut mereka akan memperingati Tuhan mereka. Macam setiap agama dia lain cara diorang menyembah Tuhan diorang, memperingati Tuhan diorang. Okay. Dan seterusnya penyalaan api dari Merapen Grobogan Jawa Tengah. Okay. Yang ni telah berlaku di Indonesia, iaitu di Merapen Grobogan Jawa Tengah. Penyalaan api ni dilakukan oleh masyarakat bersama para biksu. Biksu ni dia merupakan pendeta agama Buddha. Pendeta agama Buddha ni merupakan ketua. Seperti kalau kita berada di masjid, ketua di dalam masjid ialah imam. Di sekolah, ketua di sekolah ialah orang panggil pengetua dalam setiap guru. Kalau dalam setiap kumpulan kita akan panggil ketua. Tetapi anak Buddha ni dia panggil pendeta dia ialah biksu. Okey. Seterusnya adalah kitab-kitab bagi agama Buddha. Yang pertama ialah kitab Sutta Vibhanga. Okey, dalam kitab Sutta Vibhanga ni ia mengandungi peraturan-peraturan bagi para biku dan bikuni. Okey, biku ni ialah Vibhanga berisi 227 peraturan yang mencakup 8 jenis pelanggaran. Di antaranya terdapat 4 pelanggaran yang menyebabkan dikeluarkan seorang biku dari sangga dan tidak dapat menjadi biku lagi seumur hidupnya. Okey, keempat pelanggaran itu ialah berhubungan kelamin, mencuri, membunuh dan menganjurkan orang lain untuk membunuh diri. Dan membanggakan diri secara tidak benar tentang tingkat-tingkat kesucian ataupun kekuatan-kekuatan batin luar biasa yang dicapai. Okey, untuk ketujuh jenis pelanggaran yang lain ditetapkan hukuman dan pembersihan yang sesuai dengan berat ringannya pelanggaran yang bersangkutan. Okey, bikuni ni pula ialah Vibhanga yang berisi peraturan-peraturan yang serupa bagi para bikuni. Okey, hanya jumlahnya yang lebih banyak berbanding daripada para biku tadi. Seterusnya ialah kitab Khandaka.
Okey, kitab Khandaka ni ia terbagi atas Mahayanga dan Culayanga. Okey, kitab Mahavanga ni berisi peraturan-peraturan dan huraian tentang upacara penahbisan biku, upacara uposatha pada saat bulan purnama dan bulan baru di mana dibacakan Patimokkata iaitu peraturan disiplin bagi para biku, peraturan tentang tempat tinggal selama musim hujan iaitu Vasa, upacara pada akhir Vasa iaitu Pavarana, peraturan-peraturan mengenai jubah katina di setiap tahun, peraturan-peraturan bagi biku yang sakit, peraturan tentang tidur, tentang bahan jubah, tata cara melaksanakan sanggakama iaitu upacara sangga dan tata cara dalam hal terjadi perpecahan. Seterusnya adalah kitab Culavanga. Okey, dalam kitab Culavanga ini, ia mengandungi peraturan untuk menangani pelanggaran-pelanggaran, tata cara penerimaan kembali seorang biku ke dalam sangga setelah melakukan pembersihan atas pelanggarannya, tata cara untuk menangani masalah-masalah yang timbul, berbagai peraturan yang mengatur cara mandi, mengenakan jubah, menggunakan tempat tinggal peralatan, tempat bermalam dan sebagainya. Okey. Dalam kitab Culavanga ini juga mengandungi cara untuk mengenai perpecahan kelompok-kelompok biku, kewajipan-kewajipan guru dan calon biku, pengucilan dari upacara pembacaan Patimokkha, penahbisan dan bimbingan bagi bikuni, kisah mengenai Persamuan Agung pertama di Rajagaha dan kisah mengenai Persamuan Agung kedua di Vesali. Okey, kitab Parivara memuatkan ringkasan dan pengelompokan peraturan-peraturan Vinaya yang disusun dalam bentuk tanya jawab untuk dipergunakan dalam pengajaran dan ujian. Seterusnya adalah ciri-ciri agama Buddha. Ciri yang pertama adalah Buddha merupakan manusia tapi bukannya dewa. Contohnya Siddhartha Gautama boleh menjadi Buddha. Segalanya bergantung kepada keupayaannya dan kecekalannya sendiri. Dia bukannya dilahirkan dengan semula jadi. Okey, yang kedua adalah Buddha menganggap semuanya benar dan sama rata kepada masyarakat. Yang contohnya adalah setiap lapisan masyarakat, tak kiralah kaya ataupun miskin, semuanya dia dianggap sama rata dalam mata Buddha. Yang ketiga adalah Buddha tak mengaku kemunculan dewa yang membentuk dunia. Contohnya Buddha menganggap dewa sebagai sesuatu diimajinasikan oleh manusia. Jadi satu kepercayaan bahawa dunia ni memang dicipta oleh dewa. Okey, ciri yang kelima adalah Buddhism. Buddhism ni adalah demokrasi dan kebebasan. Contohnya dalam ajaran agama Buddha, kenyataan dan ilmu yang diajar bukan perintah yang mesti kena ikut. Lepas tu siapa yang tak faham boleh bertanyakan soalan. Dan pada satu masa tu Buddha pernah berkata keraguan yang besar akan dapat pengajaran yang sikit, dan manakala kalau tak ragu pula ada pengajaran yang boleh dicapai. Okey, amalan agama Buddha. Yang pertama adalah penganut agama Buddha akan datang kuil Buddha pada waktu pagi untuk berdoa bagi penghormatan kepada Buddha yang dilambangkan oleh simbol-simbol Buddha. Contohnya seperti pagoda, patung Buddha, pokok Bodhi dan sarikata. Yang kedua adalah penganut agama Buddha akan melafazkan semula Tisarana. Tisarana tu macam 3 perlindungan seperti Buddha, Dhamma dan Sangha untuk memperbaharui komitmen mereka kepada agama Buddha. Yang ketiga adalah perlindungan. Dalam pengertian agama Buddha rujuk kepada perlindungan daripada kesengsaraan dan ketidakpuasan duniawi. Yang keempat adalah berlindung kepada Buddha. Maksudnya macam disanjungi Buddha sebagai guru agung yang telah menunjukkan cara untuk mendapat kedamaian dalam kehidupan.
Yang kelima adalah berlindung kepada dhamma, maksudnya keyakinan serta mengamalkan agama Buddha ni untuk mendapat kedamaian dalam hidup, iaitu nibbana. Dan yang keenam adalah berlindung kepada sakha. Sakha ni maksudnya dapat sokongan serta menyokong sesama umat mereka, sesama umat Buddha tu dalam mengamalkan agama Buddha. Yang ketujuh adalah memusatkan fikiran kepada 8 prinsip. Prinsip sementara Sami yang pakai kain sarung kuning tu akan membaca kitab Buddha iaitu sutras. Lepas tu penganut agama Buddha ni dia akan semayang. Lepas mereka semayang ni dia akan lepaskan burung merpati. Pada akhir sekali hari Wesak pula. Hari Wesak ni merupakan hari memberi makan kepada orang miskin dan sedekah kepada para Sami. Hari Wesak juga diraya oleh semua penganut agama Buddha di seluruh dunia. Hari ini saya akan membincangkan mengenai kepercayaan agama Buddha. Agama Buddha dia telah lahir di India, tetapi lebih tepatnya lagi di wilayah Nepal. Dia sebagai saksi kepada agama Brahmanisme. Agama Buddha ni juga dia merupakan agama mayoritas di beberapa buah negara, iaitu Thailand, Taiwan dan sebagainya. Agama Buddha ni dia telah wujud setelah sekian lama, iaitu pada abad ke-6 sebelum Masihi. Yang seterusnya ialah pencetus kepada agama Buddha bernama Siddhartha Gautama, yang dikenali sebagai Gautama Buddha oleh pengikutnya. Agama Buddha telah sampai ke Tiongkok pada tahun 399 Masihi. Dibawa oleh para biku. Para biku ni merupakan pendeta yang bernama Faheshtian. Lepas tu Tiongkok telah membawa pengaruh hingga ke Tibet melalui tuntutan dan nilai lokal. Setiap aliran Buddha berpegang kepada Tripitaka. Tripitaka ni dia merupakan rujukan utama oleh orang-orang Buddha. Dan seterusnya pengikutnya mengklasifikasikan ajarannya dalam 3 buku. Yang seterusnya ialah buku-buku yang diklasifikasikan oleh pengikut agama Buddha, iaitu Sutta Pitaka, Vinaya Pitaka dan Abhidhamma Pitaka. Sutta Pitaka ni merupakan khotbah-khotbah Sang Buddha. Vinaya Pitaka pula merupakan peraturan-peraturan dan tata tertib para bhikkhu. Peraturan-peraturan ni macam pantang larang, apa yang dorang boleh buat, apa yang dorang tak boleh buat. Dan Abhidhamma Pitaka ni merupakan ajaran kepada metafisika dan psikologi. Seterusnya adalah hari perayaan bagi kaum Buddha. Yang pertama adalah Hari Wesak, melambangkan kelahiran, pencerahan agung dan kewafatan Gautama Buddha. Jadi Hari Wesak ni merupakan hari terpenting bagi penganut agama Buddha kerana Hari Wesak ni dia melambangkan kelahiran, pencerahan agung dan kewafatan Gautama Buddha. Dekat India, Hari Wesak ni dikenali dengan nama Visakha Puja ataupun Buddha Purnima. Di Singapura, ia dikenali dengan nama Vesak. Di Thailand, ia dikenali dengan nama Visakha Bucha. Di Indonesia, ia dikenali dengan nama Waisak, manakala di Sri Lanka pula Hari Wesak ni dikenali dengan nama Wesak. Kalau nak tahu, lazimnya pada Hari Wesak tersebut, penganut ajaran Buddha ni memang diorang akan mengunjungi kuil Buddha pada waktu pagi untuk memberikan penghormatan kepada Buddha yang dilambangkan oleh simbol-simbol Buddha. Contoh bagi simbol-simbol Buddha ini adalah pagoda,
patung Buddha, pokok Bodhi dan Sarikata iaitu reklik bagi Buddha. Seterusnya, para penganut Buddha juga akan melafazkan semula Tisarana iaitu 3 perlindungan Buddha, Dhamma dan Sangha. Okey, Tisarana ni sebenarnya adalah 3 perlindungan iaitu Buddha, Dhamma dan Sangha. Tujuan Tisarana ni adalah untuk memperbaharui komitmen mereka kepada ajaran Buddha. Dalam pengertian ajaran Buddha, perlindungan ni dia merujuk kepada perlindungan daripada kesengsaraan dan ketidakpuasan duniawi. Okey, 3 perlindungan Tisarana tadi membawa maksud yang tersendiri. Sebagai contoh, berlindung kepada Buddha membawa maksud menyanjungi Buddha sebagai guru agung yang telah menunjukkan cara untuk mendapatkan kedamaian dalam hidup. Okey, berlindung kepada Dhamma pula membawa maksud keyakinan serta mengamalkan ajaran Buddha untuk mendapatkan kedamaian dalam hidup iaitu Nibbana. Manakala berlindung kepada Sangha pula membawa maksud mendapat sokongan serta menyokong sesama umat Buddha dalam mengamalkan ajaran Buddha. Okey, pada hari Wesak itu juga penganut Buddha ini akan bersembahyang dan melepaskan burung merpati. Seterusnya, dirayakan dalam bulan Mei pada waktu terang bulan iaitu Purnama Sindi untuk memperingati 3 peristiwa penting. Okey, peristiwa yang pertama adalah kelahiran Siddhartha Buddha di Taman Lumbini pada tahun 623 sebelum Masihi. Peristiwa yang kedua adalah Siddhartha Buddha mendapat ilham agung dan menjadi Buddha di Buddha Gaya pada usia 35 tahun di tahun 588 sebelum Masihi. Peristiwa yang ketiga pula adalah Buddha Gautama mangkat di kursi Rana pada usia 80 tahun di tahun 543 sebelum Masihi. Adalah Hari Katina. Okey, Katina merupakan salah satu hari raya agama Buddha yang biasanya dirayakan pada akhir masa Vasa. Okey, hari raya Katina ni biasanya dirayakan dan jatuh pada bulan Oktober. Okey, seterusnya, hari yang merupakan penanda bagi masa Vasa telah berakhir dan umat Buddha memasuki masa Katina. Okey, perayaan Katina ni sebenarnya merupakan waktu bagi para umat awam untuk menderma ataupun berdana kepada para biku sebagai tanda rasa syukur mereka. Pada perayaan Katina ini juga biasanya umat awam ni akan mengunjungi wihara dengan membawa donasi ataupun sumbangan berupa jumbah ataupun pakaian baru bagi para biku. Seterusnya, Katina ni merupakan sebuah perkataan dalam bahasa Pali yang merujuk kepada bingkai kayu yang digunakan untuk mengukur panjang serta lebar potongan jubah ataupun pakaian bagi para biku. Okay, berdasarkan kisah legenda, dahulu terdapat 30 orang biku yang sedang berada dalam perjalanan untuk bertemu dan menghabiskan masa Vasa bersama Sang Buddha. Namun hujan telah terlebih dahulu turun sebelum mereka sampai di tujuan dan mereka ni menghentikan perjalanan mereka di Saketa. Hal ini tersebut disebabkan oleh aturan Sang Buddha mengenai masa Vasa di mana para biku ni tak boleh melakukan perjalanan kerana ditakutkan mereka ni akan melukai tumbuhan dan binatang semasa dalam perjalanan mereka. Okey, para biku ni juga tersebut berhasil melalui masa Vasa dengan mengamalkan Dhamma dan tidak saling berselisih. Oleh kerana keberhasilan mereka, Sang Buddha ni memberi ganjaran kepada para biku tersebut dengan menunjukkan dan mengajarkan suatu cara untuk berbagi dan bermurah hati, iaitu dengan memberikan beberapa lembar kain yang Sang Buddha ni dapatkan daripada umat awam kepada 30 biku tersebut. Sang Buddha ni pula memerintahkan para biku tersebut untuk membuat kain-kain tersebut menjadi sebuah jubah untuk pakaian mereka dan bingkai yang mereka gunakan untuk memegang kain selama proses pembuatan jubah tersebut bernama Katina. Sebab itulah nama perayaan ini ialah Hari Mara Puja. Hari raya ini dirayakan untuk mengenang suatu peristiwa ketika Sang Buddha bertemu dengan 1250 orang muridnya. Okey, sebelum tu kalau nak tahu, Hari Raya Mara Puja ini merupakan salah satu hari raya terpenting bagi para penganut agama Buddha. Okey, Hari Raya Mara Puja ini dirayakan pada saat bulan purnama di tiap bulan ketiga bagi kalender Buddha. Jadi, oleh kerana ingin mengenang peristiwa tersebut, hari raya ini juga dikenali dan disebut sebagai Hari Raya Sanera. Pada hari raya ini, umat Buddha ni biasanya akan pergi ke vihara untuk berbuat kebajikan seperti menderma, bermeditasi dan mendengarkan Dhamma. Seterusnya, perkataan Mara ni berasal dari nama bulan ketiga dalam penanggalan Hindu yang merupakan bulan saat hari raya ini dirayakan. Okey, jadi Hari Raya Mara Puja ini selalu dirayakan tiap hari bulan purnama pada bulan Mara, tetapi pada saat tahun Kabisat, perayaan Hari Raya ini diundur ketika bulan purnama di bulan keempat penanggalan Buddha. Seterusnya, perayaan Mara Puja ini didasarkan pada kisah kejadian ketika Sang Buddha sedang mengadakan pertemuan dengan 1250 orang murid yang telah ditahbiskannya secara langsung.
Okey, menurut ceritanya, perjumpaan ini terjadi di Rajagaha dan berlaku tepat 10 bulan setelah Buddha ni mencapai pencerahan. Setelah itu, dikatakan juga bahawa pertemuan ini berlangsung pada siang hari sebelum malam dan pertemuan ini mempunyai 4 ciri, iaitu yang pertamanya, seramai 1,250 orang murid menghadiri perjumpaan itu tanpa sebarang pesanan. Yang kedua, semua pelajar yang menghadiri perjumpaan itu arhat. Yang ketiga, semua murid yang menghadiri pertemuan itu ditahbiskan secara langsung oleh Buddha. Dan yang keempat, mesyuarat itu berlangsung pada bulan purnama, iaitu pada bulan Maghah.